Sekiranya korang merupakan student Form 6 yang mengambil subjek pengajian perniagaan, video ni memang khas untuk korang. Okey, sebelum aku teruskan video ni, aku nak bagi tahu dekat korang apa yang korang akan belajar setiap SEM, and then aku akan berikan korang tips. Selain daripada tips tu, aku akan berikan korang macam mana cara jawab. So, aku memang galakkan korang untuk tengok video ni sampai habis. Okey, untuk SEM 1 ni korang akan belajar tentang pengeluaran, pemasaran, lepas tu sumber manusia. Pengeluaran ni macam mana sesuatu produk itu dia keluar lah. First dari kilang, and then dia keluar kepada bagi dekat kita. So macam mana produk tu keluar, and then pemasaran. Pemasaran ni macam mana sesuatu produk tu dipasarkan ke seluruh tempat lah. Dia ada prosedur-prosedur dia. So korang akan belajar tentang tu. Sebenarnya korang akan belajar lebih daripada itu, tetapi aku just berikan korang sedikit saja. Okey, untuk SEM 2 ni korang akan belajar tentang kemahiran komunikasi, lepas tu pembuatan keputusan, and then banyak lagi lah. Kemahiran komunikasi ni macam mana korang komunikasi lah. Dia ada cara-cara dia, tapi aku dah lupa. Pembuatan keputusan pula macam mana korang buat sesuatu keputusan lah. Sebelum korang nak buat sesuatu keputusan tu, macam mana korang bertindak. So adalah prosedur-prosedur dia yang korang kena ikut. Okey, untuk SEM 3 ni bagi aku rasa yang paling susah lah bagi aku, sebab korang kena belajar tentang keusahawanan. Lepas keusahawanan tu dia ada banyak lah sebenarnya. Lepas keusahawanan tu korang akan belajar tentang format RP, and then contoh RP. Format RP ni kan, seriously aku tak tipu, memang korang kena ingat banyak-banyak benda lah. Dia memang banyak lah. Kalau korang tengok contoh nota ataupun dekat buku korang, memang banyak gila korang kena ingat. So aku nak bagi tahu dekat korang sedikit sajalah. Keusahawanan ni macam mana, apa maksud keusahawanan, korang akan belajar. Lepas tu dia ada teori-teori keusahawanan, and then banyak lagi lah. Okey, untuk format RP ni setahu aku lah, tapi aku dah lupa. Tapi yang aku ingat, korang akan tulis tentang nombor kad pengenalan, nama korang, umur korang. Contoh macam sebelum korang nak isi sesuatu borang kan tepi tu kan dia ada tanya nama korang, pekerjaan, semua-semua tu kan. Benda tu korang kena ingat dalam time korang exam nanti. Tapi time aku buat STPM 2019, soalan RP ni memang dia jarang keluar lah. Tapi dia tak keluar secara spesifik. Dia akan trick korang sikit. So memang korang kena alert lah. Okey, aku nak bagi korang tips-tips yang aku tahu tentang pengajian perniagaan. Tips yang pertama adalah korang kena wajib buat nota. Untuk pengajian perniagaan ni, korang 100% kena wajib buat nota. Okey, kalau ikutkan dengan aku ni, aku memang jenis yang jarang buat nota. And then aku ni memang dikategorikan sebagai jenis yang malas buat nota lah. Sebab bayangkan time aku study tu, aku kena buat nota untuk BM, untuk sejarah, untuk pengajian AM, and then untuk PP ni lagi. Memang mati kan aku nak buat semua 4 nota ni. Tapi aku ni bukan kategori yang terlalu malas sangat lah sampai aku tak buat nota langsung. Aku ada juga buat nota. So kalau korang nak tengok sini lah, aku tak pasti korang boleh tengok ke tak, tapi aku adalah jenis buat nota sikit. Aku ada buat sikit lah sebelum nak exam tu kan, aku ada buat nota. Aku ada buat. So lepas aku dah buat tu kan, aku rasa macam aku malas sangat lah nak buat nota sendiri. So apa yang aku buat adalah aku cari kawan-kawan aku yang jenis yang dah buat nota dalam kelas kan. Sebab dalam setiap kelas tu ada seorang budak tu yang pandai. Dia akan buat semua kerja yang diberikan oleh cikgu, and then dia akan score. So kamu kena cari budak-budak macam tu, and then korang kena tebalkan muka korang, and then pergi minta dia nota. Apa yang korang kena buat adalah minta nota dia, and then photostat. Lepas tu kalau boleh bagilah dia upah, ataupun bagilah dia treat apa-apalah kan, bagi dia cikelat ke, bagi dia apa-apalah. Kalau korang ni merupakan student baru untuk Form 6, and then korang tak ada kawan. Okey, sebagai contoh lah, korang tak ada kawan. Apa yang korang kena buat adalah korang terpaksa kena cari 5 orang kawan-kawan baru lah. Korang terpaksa kena cari 5 orang kawan, and then lepas korang dah cari 5 orang kawan tu, korang just kan untuk SEM 1 ni ada, kalau tak silap aku, ada 5 tajuk korang kena belajar. So korang just suruh setiap orang tu buat setiap tajuk. Sebagai contohnya kan ada 5 orang. 5 orang ni buat setiap tajuk, and then macam korang ni, korang ambil korang punya tajuk, and then korang bagi dekat kawan korang, and then korang just photostat je lah. Photostat and then bagi dekat korang balik.
Okey, tips yang kedua adalah korang just hafal fakta saja. Salah satu sebab aku cakap macam tu, untuk minimum korang nak dapat C dalam subjek pengajian perniagaan, korang just hafal fakta saja. Sebab aku ni merupakan student pengajian perniagaan, so memang sangat-sangat susah lah untuk korang ingat seluruh pengajian perniagaan tu. Sebab memang sangat susah lah, aku tak tahu nak cakap macam mana. Tetapi time korang hafal tu memang korang tak boleh hafal langsung. So apa yang aku buat adalah aku just hafal fakta saja. Okey, sebagai contohnya, sekiranya korang keliru, apa benda dia cakap fakta-fakta ni, apa benda tu? Okey, fakta ni, aku nak cakap lah dekat korang 5 faktor pengeluaran. Ini untuk SEM 1 kalau tak silap aku lah. SEM 1, 5 faktor pengeluaran. Dia ada 5. Bahan mentah, modal, modal insan, keusahawanan and then teknologi. 5 ni adalah fakta. So time exam nanti kalau ada soalan yang keluar tentang faktor pengeluaran, korang just nyatakan 5 ni saja. Korang dah boleh dapat markah dah. So kalau korang dah nyatakan 5 ni, kalau korang tak tahu apa benda huraian untuk 5-5 ni kan, korang biarkan kosong pun korang still dapat markah juga. Kalau korang pandai, kalau korang ingat apa benda 5 pengeluaran ni kan, korang kalau isi benda tu, korang boleh dapat markah yang lebih lah. Tips yang ketiga adalah buat soalan-soalan dari tahun lepas ataupun dari sekolah lain. Sebab aku cakap macam ni adalah MPM ni akan ambil soalan dari tahun lepas ataupun dari sekolah lain. So aku galakkan korang untuk buat soalan-soalan dari tahun lepas untuk skor pengajian perniagaan. Okey, macam yang aku cakap tadi, MPM akan ambil soalan-soalan dari tahun lepas. Apa yang mereka akan buat adalah mereka akan ambil soalan-soalan dari tahun lepas, mereka akan ubah sikit soalan tu. Bagi contohnya, kalau korang tengok bahagian B, korang kena buat satu petikan lah, korang kena rumuskan satu petikan, and then bawah tu dia ada soalan. So apa yang MPM akan buat adalah mereka akan ubah petikan tu, tapi soalan tu kemungkinan boleh sama, tapi petikan tu akan ubah. Sebagai contohnya, tahun 2018 mereka buat tentang kipas angin. 2019 mereka akan ubah tentang kereta Pro 2. Tapi soalan tu akan sama, petikan akan ubah. Tips yang keempat adalah jangan kelang kabut lepas korang tengok markah. Okay, salah satu sebab aku cakap macam ni, untuk bahagian B ataupun bahagian C, markah tu akan jadi banyak. So untuk satu soalan tu kemungkinan ada 10 markah ataupun 20 markah. Even aku pernah tengok dalam 25 markah untuk satu soalan. So apa yang korang kena buat adalah korang jangan kelang kabut lepas korang dah tengok markah ni. Sebagai contoh, macam diri aku sendiri, aku ni time aku tengok soalan tu kan, aku rasa macam aku kelang kabut. Lepas aku dah baca soalan tu, aku tengok markah, oh my god, 20 markah. Uish, matilah, macam mana nak buat ni, aku jadi kelang kabut. Benda yang aku baca dalam kepala aku pun tak ingat juga. Aku pun tak tahu aku nak buat macam mana kan. Lepas korang dah tengok markah tu, korang jangan kelang kabut. Korang just relax saja. Tips yang kelima adalah untuk bahagian B, korang kena baca slow-slow. Korang kena ambil time korang sendiri dan korang tak perlu kelang kabut langsung. Okay, untuk bahagian B ni, dia mostly korang kena rumuskan satu petikan. Sebagai contohnya ni lah, petikan yang aku ada. Dia memang petikan dia memang sangat-sangat panjang lah. Lepas tu bawah tu dia ada soalan. Tips yang aku bagi dekat korang ni, korang kena ingat sampai bila-bila. So first kali apa yang korang kena buat adalah, apa yang korang kena buat adalah, first of all korang kena baca dia punya soalan dulu. Benda ni aku cakap ni kan memang sangat-sangat berguna, aku tak tipu. Apa yang korang kena buat adalah korang kena baca dia punya soalan tu. Once kalau dekat soalan tu korang dah ada macam clue-clue apa yang korang ingat, korang just tulis conteng dekat tepi saja. Macam ni kan, kalau korang tengok ini tak ada pun conteng banyak sangat, sikit saja. Apa yang korang kena buat adalah korang just conteng saja. Apa yang korang ingat dalam kepala korang tu, jangan simpan dekat otak. Korang dapat tu, korang just conteng dekat soalan tu ataupun dekat testpad yang korang dapat nanti. Okay, tips yang keenam untuk pengajian perniagaan ini, aku memang galakkan sangat-sangat untuk korang untuk join group Telegram yang aku letakkan dekat description. Link untuk group Telegram tu aku letakkan dekat description, korang boleh tengok. Guys, lepak dulu. Aku tahu korang dah excited sangat untuk masuk group tu, tetapi aku ada banyak tips dan banyak cara untuk buat pengajian perniagaan ni. Okey, dekat grup tu ada seorang cikgu ni, dia akan berikan korang soalan-soalan ramalan lah. Setiap SEM dia akan berikan korang soalan-soalan ramalan. Macam aku pernah stay dekat grup tu, banyak soalan ramalan yang dia bagi, kebanyakannya masuk lah, tetapi ada juga kebanyakannya tak masuk. So, aku memang galakkan korang untuk join grup tu. And then lagi satu adalah aku memang sangat-sangat galakkan korang untuk tanya dalam grup tu. Jangan duduk diam, jangan jadi CCTV dalam grup tu. Kalau korang tak tahu anything pasal pembelajaran, korang boleh tanya dekat grup tu. Sebab dalam grup tu dia ada cikgu, and then dalam grup tu juga dia ada senior-senior, so korang boleh minta tolong dia orang. So mereka ni memang sangat-sangat peramah. So korang just, kalau korang ada apa-apa soalan ataupun korang tak faham anything, korang just tanya saja, jangan malu. Okey, sekarang aku akan terangkan dekat korang macam mana cara jawab soalan-soalan pengajian perniagaan SEM 1 sampai SEM 3. Okey, cara jawab yang pertama adalah korang kena tengok markah dia. Okey, sebagai contohnya satu soalan yang aku dah ada dekat sini, korang boleh tengoklah soalan tu. Ni soalan dia.
So kalau korang tengok markah dia, dia minta 6. Dia bagi 6. Aku tak pasti korang boleh nampak tak. Dia minta 6 kan. Dia dah tulis dekat situ huraikan 3. So kiranya markah dia 6, korang kena huraikan 3. Sebagai contohnya 3 ni korang masukkan fakta 1, 2, 3. And then untuk huraian tu kan, korang just masukkan huraian dia lah. Korang dah masuk fakta dia kan, 1, 2, 3, korang dah dapat 3 markah. And then kalau korang huraikan, korang akan mendapat markah lebih. Korang tak boleh macam masukkan fakta sajalah. Korang kena wajib huraikan. Kalau korang tak huraikan, kalau tak silap akulah, aku tak pasti betul ke tak. Tapi kalau korang tak huraikan, korang kemungkinan takkan dapat markah. Tips yang kedua adalah korang kena tahu kata kunci dia. First of all, kata kunci dia adalah jelaskan. Yang kedua adalah huraikan. Sebagai contoh, yang pertama jelaskan ni. Okey, jelaskan ni kan. Jelaskan. And then yang kedua ni huraikan. Macam aku cakap tadi, apa yang korang kena buat adalah korang kena, first of all, korang kena tengok dia punya markah dulu. Markah dia sebagai contohnya, markah dia 6 markah. And then korang tengok dia punya soalan tu diminta huraikan ataupun jelaskan. Korang kena bagilah apa itu. Sebagai contoh lah, dia tanya faktor pengeluaran kan. Uraikan 5 faktor pengeluaran macam tu. So korang kena masukkan satu fakta dia, sebagai contohnya bahan mentah, and then korang kena huraikan apa benda bahan mentah tu. Faham tak? So baru korang boleh dapat 2 markah. So kiranya kalau dia minta 3 ni kan, so 2, 4, 6 dah jadi 6 markah. So apa yang korang kena ingat adalah jelaskan dan juga huraikan. Kalau korang jumpa 2 perkataan ni, korang kena huraikan, tak boleh nyatakan sahaja. Okey, aku dah bagi tahu dekat korang huraikan dan juga jelaskan kan. So yang ketiga adalah korang kena ingat adalah nyatakan. Nyatakan tu korang just nyatakan sahaja. Sebagai contohnya kalau dia tanya tentang nyatakan 5 faktor pengeluaran, korang just nyatakan 5 tu tadi yang aku first cakap tadi kan. Korang just nyatakan saja, korang tak perlu bagi huraikan. So apa yang korang kena nyatakan adalah just nyatakan 5 faktor pengeluaran. Kalau dia tanya 3 faktor pengeluaran, nyatakan saja 3 faktor pengeluaran. Kadang-kadang kan aku still ingat untuk bahagian B, dia akan tanya macam nyatakan, kan bahagian B tu kan petikan kan, bawah tu kan dia ada soalan, dia akan tanya nyatakan faktor pengeluaran kilang Pro 2 sebagai contoh kan. Korang kena refer untuk atas and then korang kena jawab. Nyatakan ni paling senang sekali berbanding dengan jelaskan dan juga huraikan. Seterusnya adalah korang kena pisahkan kertas. Sebagai contohnya time exam korang dapat test pad kan. Apa yang korang kena buat adalah, bayangkan ini adalah test pad yang kosong. Okey, bayangkan ini adalah test pad yang kosong. Apa yang korang kena buat adalah korang ambil pembaris and then korang just buat satu garisan yang tengah dekat sini lah. Kemungkinan kan untuk soalan untuk pengajian perniagaan ni, soalan-soalan dia satu ada yang susah, satu ada yang tak susah kan. Soalan dia definisi produk, yang kedua adalah 4 perbezaan produk fizikal dan juga perkhidmatan. Yang ketiga adalah terangkan 3 peringkat produk. Macam tu kan. So macam dekat aku tahu jawapan nombor 3. Tapi aku tak tahu jawapan nombor 1 dengan 2. Apa yang aku buat adalah, aku ambil test pad tu, aku akan belah tengah, and then soalan atas aku akan tuliskan, and then soalan bawah, okey. Untuk page yang seterusnya, aku akan buat soalan 3 dulu. 1 dengan 2 tu aku akan kosongkan lah. Itu cara aku cakap ni kan, korang pasti boleh jimat masa, aku tak tipu. Okay, tips yang terakhir untuk cara jawab soalan ni adalah, 1, korang kena ingat, dia punya soalan dia, korang kena tulis time korang dekat exam nanti. Kan korang dapat test pad yang kosong tu, korang kena tulis soalan dia. Soalan tu korang tak boleh terus-terus dekat jawapan. Apa yang korang kena buat adalah korang kena nyatakan kepala ayat dia dulu. Sebagai contohnya dekat sini kan, first soalan dia definisi produk. Aku tak pasti korang boleh nampak tak. First soalan definisi produk kan. So apa yang aku buat adalah, definisi produk ialah, aku akan nyatakan macam tu. Korang tak boleh bagi terus lah. Kiranya macam kombinasi barang dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh peniaga kepada pengguna. Itu adalah jawapan dia. So korang tak boleh masukkan terus macam tu. Korang kena masukkan kepala soalan tu. Kan kepala soalan tadi definisi produk. So korang kena masukkan definisi produk ialah, masukkan jawapan dia. Korang tak boleh macam terus kepada soalan tu, korang tak boleh macam tu. Aku rasa kalau korang buat macam tu, kemungkinan korang takkan dapat markah. Sekiranya korang merupakan student pengajian perniagaan yang susah menghafal, aku memang suggestkan untuk korang untuk tengok video yang aku letakkan dekat skrin. And then jangan lupa juga subscribe channel saya untuk dapatkan lebih banyak informasi menarik dalam channel ini. That's all guys, jumpa lagi di video akan datang. Bye.